Kak Ira, aku rasa macam ada rama-rama dalam perut aku ni. Kau dah kenapa? Ha? Kau makan rama-rama ke tadi? Tak adalah, aku excited nak jumpa Syuban aku. Oh, Syuban. Aku nak ingatkan kau, nanti kau jumpa Syuban kau jangan nak menggatal nak buat adik kacau mulut ke apa? Apa kau cakap ni? Takkanlah aku nak buat benda-benda yang terkutuk macam tu kat depan masyarakat. No. Syuban aku tu. Tu. Kau tak nampak ke? Ya Allah. Kau seorang je nampak dia. Mestilah. Oh, dia suruh parking depan. Parking depan. Kau parking depan. Baby. Syuban. Kenapa rasa kecil? Rasa kecil. Yelah, kita tak makan. Tolong ya. Makan Excuse me. Diminta untuk tidak bermesra di stadium bola sepak. Kenapa lah tak boleh? Tak boleh lah orang datang sini nak tengok bola. Apa salah tengok kita? Suami dan isteri Halal. bahagia. Dah jom. Terima kasih datang sebab aku. Terima kasih. Ya. Dah. Jom nanti kita lambat. Kau jangan risau pasal tempat lah. Aku dah setkan tempat tu korang VVIP untuk dua-dua. Ya. Sorry awak kat atas. Nampak, saya nampak awak tak? Awak nampak. Awak nampak saya je. Awak tak nampak orang lain. Semut, ya ke? Ya. Jangan tengok. Awak nak tengok sebut. Saya nak tengok awak lah. Mengadalah korang ni. Dah. Okay, nanti awak sorak nama saya. Sorak nama saya? Itu dia tadi sedutan drama daripada siri Bidadari Salju. Dan antara reaksi kawan tu kan memang kadang-kadang tak boleh ataupun tak tahan lah bila tengok seorang lagi kawan tu. Ya. Macam ada rama-rama dalam perut ke Itu dalam butterfly hati. in my stomach. Dia rasa macam tak kena gaya. Dia rasa macam geli-geli. Okey. Tapi hari ni kita nak cakap pasal tayang mesra ni. Okey, tadi saya ada cakap Tafiza, tayang mesra kalau dulu lah orang cakap bila tayang mesra tu bila mereka keluar di halayak ramai, dating dan sebagainya. Tapi sekarang dia jenis lebih menarik apabila tayang mesra tu boleh tunjuk di laman-laman media sosial yang kadang-kadang ada orang bercakap terlebih mesra, meluat, menyampah. Tapi macam mana kita nak kata tu sebenarnya tu? Sebab kadang-kadang kan Farin, sikit-sikit kemesraan yang ditunjukkan tu mungkin boleh membawa konotasi yang positif. Tapi kalau terlalu berlebihan pula, itu yang tadi tu boleh menimbulkan rasa meluat, fitnah dan macam-macam lagi perkara berlaku dalam kalangan masyarakat kita ni. Dan kita juga lihat dari satu sudut ataupun konteks, kadang-kadang kemesraan ini bukan sahaja bagi pasangan suami isteri. Kadang-kadang ada juga bagi mereka yang belum lagi mendirikan rumah tangga dah pun menunjukkan kemesraan mereka di laman sesawang media sosial. Ini yang kita nak kongsikan hari ini. Betul. Tentang tayang mesra ni sama ada boleh ke tak boleh ke, sesuai ke, patut ke? Ini kita nak kongsikan. Okay. Baik, bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang telah pun bersedia di talian video. Kedua-duanya dah berumah tangga, dah ada cahaya mata. Kita bersama dengan Elvira Loy dan juga Kakak Azraf untuk episod kali ini ataupun topik kita kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. El sihat? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kakak dan suaminya pun dah bersedia. Assalamualaikum Adam. Adam dengar tak? Waalaikumsalam. Okey. Alright, kita mulakan tentang topik kita hari ini kan, tentang tayang mesra ni. Dan saya kira ini bukan topik yang barulah. Ni topik yang selalu juga kita bincangkan, kita bicarakan tentang logiknya, wajarnya, perlu ataupun tidak ni untuk kita tayang mesra. Tapi kita boleh mulakan dengan Kakak dan juga Adam dahululah sebagai pasangan yang orang kata kurang daripada 5 tahun mendirikan rumah tangga kan. Selalunya orang kata dalam tempoh pertama, kedua, ketiga berumah tangga tu, itu orang kata masih lagi dalam tempoh berbulan madu. Jadi banyaklah episod-episod kemesraan tu kan. Tapi kalau bagi Kakak dengan Adam pula, bagaimana anda melihat tentang apa yang anda faham, anda rasa tentang kemesraan itu? Bagaimana dalam maksud sudut pengertian dan pemahaman anda berdua? Okey. Maybe Adam? Dulu. Adam dulu? Okey, silakan Adam. Kemesraan, your question, maksud you macam mana kemesraan as in Rumah tangga. Kalau nak tayang tu macam Ya. Adakah semua benda Macam kita nak tunjuk dah? Macam pegang tangan sampai nak semua pun nak tunjuk kat orang. Well, kita banyak kali kita bincang pasal benda ni sebab I know my wife Kakak sebagai seorang artis, and then ada benda yang kita boleh sebagai public figure lah. So it's quite kita kena fikir jugalah pasal orang lain kan. So I selalu cakap dengan dia, you nak post apa-apa about kita boleh, tapi to inspire people and to bagi orang rasa macam I pun nak kalau let's say lah kita pergi holiday kan, kita tangkap gambar sekali ke apa, is to ajak, let people know like this is what we do to be happy together, you guys should try also, but
jangan sampai you post sampai orang rasa uncomfortable. That is what kita tak nak lah. Sampai orang meluat, menyampah kan. So kalau nak tunjuk untuk tengok niat jugalah at the end of the day. Untuk menunjuk for inspiring people to share your moments, it's fine. But to show, nak tunjuk yang kita lagi yang terlalu intimate tu kan. sangat. I think itu you patut, it's just between us lah. You know, tak patut lah untuk orang lain tengok, I rasa. Ya, sebab kadang-kadang kan ada juga. Yalah, sebab bila kita happy, Silakan kakak. Bila Okay, kakak bila happy, bila kita happy, kita selalu, dulu kita akan share dengan kawan kita cerita dengan family kita. Bila kita rasa happy kan, kita nak share that moment ke apa ke. Sekarang ni bila kita ada media sosial, kita ada medium ni, kita luahkan dekat sini sekarang ni. Tapi dia kena kena ada batasan dia lah kan. Ada limit dia. Okey, saya suka apa yang Adam dan juga kakak katakan. Pemahaman mereka tentang tayang mesra ni lebih kepada perkara-perkara yang boleh memberi inspirasi kepada orang lain, bukan yang berlebih-lebihan, Fahrin. bukan yang menimbulkan rasa meluat pada orang. Okey, kita nak tanya juga kepada Tetamu kita. L. Kalau L pula macam mana? Kalau nak kongsikan sesuatu di media sosial, apa antara aktiviti dengan anak ataupun dengan pasangan sebenarnya kan? Adakah memang berbincang dulu dengan suami ke ataupun bagaimana L? Okey, macam L dengan suami L pula, kita orang sebelum berkahwin memang baru-baru kenal. So L pun sebenarnya tak sure boundaries Faris tahap mana, romantik tahap mana. Dia pun tak berapa tahu lagi. So kita orang ni boleh dikatakan masih malu-malu. Jadi tak adalah macam nak to expose macam how romantic we are, macam tu lah. So kalau nak tahu gambar tu, gambar raya ke, gambar yang biasa-biasa, macam tu. Okey, tapi kalau kita tengok perwatakan Els ni kan macam manja-manja kan, dan sebagainya. Tapi macam itulah bila kita katakan kadang-kadang bukan saja di media sosial, tapi bila kat luar kan jalan nak berpeluk-peluk, nak berpegang-pegang tangan, bersuap-suap, pegang-pegang pipi dan sebagainya. Pendapat Els ni tentang keadaan ini, tayang mesra yang sebegini, macam mana? Kita tak tahu kan cinta antara suami dengan isteri ni tahap dia macam mana. Kalau I boleh jawab untuk diri I sendirilah, sebab I ni sebenarnya bukannya jenis yang suka sangat nak tunjuk macam true touching, bukan macam tu lah. Sebab I rasa sebab I ni kakak, I dah biasa macam tunjuk strong, tunjuk garang. Jadi peluk ke pegang-pegang ni belum biasa lagi lah. Walaupun dah 3 tahun berkahwin, tapi belum biasa lagi nak buat depan orang ramai. Terasa macam tak boleh nanti orang tengok macam bercinta, macam tu lah. Faham. Ada batasan-batasan yang masih dijaga walaupun dah 3 tahun mendirikan rumah tangga. Tapi nak tanya juga kepada Fahrin, sebab tadi L cakap dia hanya boleh jawab untuk diri dia juga. Jadi nak tanyalah Fahrin, berbalik kepada soalan Fahrin tadi tu. Adakah Fahrin sebenarnya individu yang masih lagi berpegangan tangan walaupun dah 8 tahun mendirikan rumah tangga, 7-8 tahun kan, masih lagi berpelukan? Sebab bagi setengah orang mungkin dia merasakan itu perkara biasa yang dilakukan. Memang dia bukan berpura-pura. Memang hidupnya dengan pasangan suami isteri ni memang sentiasa dalam penuh kasih dan sayang. Sentiasa ucapkan terima kasih, I love you, pegang tangan, peluk dan sebagainya. Fahrin macam mana? Okey, saya 6 tahun dah kahwin. 6 tahun. Okey, tapi bila pendapat saya sendiri secara peribadinya, bila dia sebenarnya kemesraan ni adalah satu gestures ataupun gaya tubuh atau gerak tubuh, bahasa tubuh yang nak menunjukkan kita sayang. Tetapi kita harus ingat kita ada adab, kita ada kesopanan kita dan siapakah diri kita. Jadi itulah etika-etika yang sebenarnya kita kena jaga. Tak salah kita pegang tangan, peluk, tapi bila keterlaluan dia akan jadi menjengkelkan dan membuatkan orang rasa tak selesa dengan kita. Okey, lepas ni kita nak tanya kepada kakak dengan Adam pula, adakah mereka kalaulah pernah ataupun akan kongsikan antara reaksi tertentu. Tapi sebelum tu kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita hari ini. Kita sebagai orang Melayu sewajarnya tak payahlah kita nak tunjuk sangat kepada orang ramai betapa bahagianya kita, sebab Melayu ni penuh dengan adab sopan. Bagi saya okey je kalau pasangan tu nak tunjuk kemesraan dekat media sosial. Yelah, media sosial masing-masing kan mestilah kita nak share personal life, perhubungan dekat situ. Tapi seeloknya kenalah ada limit. Tak perlulah kita nak berlebih-lebihan. Sebenarnya nak kata suka tengok tu taklah juga. Tak adalah kata suka sangat, but sometimes kita akan timbul rasa menyampah bila orang tu overdo.
Jadi pandangan saya, kemesraan ini tidak wajar dihebahkan. Risau kemesraan yang kita tunjukkan itu akan berubah pada sesuatu yang kita tidak jangka. Perlu ataupun tak kita tunjukkan perhubungan tu bergantung kepada masing-masing. Ada kalanya perlu untuk kita tunjuk, nak beritahu dekat kawan-kawan dekat media sosial supaya diorang kenal pasangan kita. Tapi itulah, jangan terlalu expose sebab benda ni boleh menimbulkan iri hati kepada orang lain juga bila tengok kita bahagia. I don't think it should be necessary lah untuk someone to macam share everything on social media about their relationship. Some things are better to be kept private, and benda ni akan makan diri kita balik, you know. Orang akan guna benda tu as something untuk kecam kita. Okey Fiza, dia agak selari juga dengan apa yang kita dah bincangkan pada peringkat awal tadi. Dia jangan terlebih buat. Kan dia okey, tak apa, boleh, tapi jangan sampai melebih-lebih. Okey, kita ada lagi seorang tetamu bersama dengan kita di talian video, iaitu Ustaz Elias Ismail. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi Ustaz kita dah bersama dengan Fiza, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Tadi Ustaz kita bersama dengan Kakak dan Elvira. Kita masih lagi bersama dengan mereka. Tapi kita nak tanyakan pendapat Ustaz ni tentang tayang mesra. Boleh ke tak boleh? Dan ataupun bagaimana cara yang sebetulnya? Ya, terima kasih. Bila kita sebut tentang boleh tak boleh ni, berat juga nak sebut. Cumanya apa yang boleh saya kongsikan ialah, apa pun dalam hidup ni, saya setuju sangat dengan apa yang Farin sebutkan tadi. Hidup ni kita kena bersederhana, jangan melampau sangat. Ada satu hadis Nabi menyebutkan, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebagus-bagus amalan, apa je yang kita buat dalam hidup ni, yang sederhana tapi maintain, tapi dia berterusan. Jangan awak semangat awal saja, lepas tu dah tak buat dah. Awal-awal menikah, awal kahwin, hari-hari update. Masak bersama dengan my hobi. Sedang kayuh basikal dengan baby shark. You know? Awal menikah saja. Awal-awal semuanya manis. Hujung-hujung kencing manis. Tak mau macam tu. Yang kita nak ialah kebahagiaan itu secara sederhana, tidak melampau-lampau sangat, tidak terlalu nak obvious sangatlah, kata orang kampung saya lah. Jadi bagi saya, kalau ditanyakan boleh ke tak boleh, boleh nak dikongsikan kebahagiaan itu, tapi bersederhana, jangan melampau sangat. Selalu sangat pun orang meluat juga. Kalau yang buat tu pun ustaz, lagilah orang meluat. Macam dia saja ya tu. Ustaz, bila kita cakap tentang sederhana tu kan, dia mungkin ada kaitan juga dengan batasan lah. Kadang-kadang ada setengah orang ni sebab nak terlalu kongsikan segala-galanya di laman media sosial, ataupun orang sekarang panggil konten, nakkan konten, likes, followers yang banyak. Kadang-kadang ada perkara yang sepatutnya peribadi. Contohnya orang kata gambar lokasi ataupun aktiviti yang kadang-kadang bangun tidur dalam bilik tidur bersama pasangan pun diletakkan di media sosial. Orang kata bergurau senda di atas katil pun dimuat naik di media sosial. Ini yang kita nak kongsikan, sama ada itu boleh menjadi contoh yang baik ke ataupun tidak baik sebenarnya kepada mereka yang menonton di laman media sosial itu. Okey, saya nak kongsikan ringkas. Ada 4 benda yang bagus kalau kita nak share, yang kita nak kongsi, dan ada 4 benda yang tak bagus dan janganlah nak share dengan orang. Ringkas yang saya sebutkan. 4 yang bagus untuk kita kongsikan. Pertama sekali, kongsikanlah tip-tip kebahagiaan. Contoh, ada orang berumah tangga, Kakak ke Elvira, ini pasangan muda-muda ni semua, dia pun influencer, ramai peminat. Jadi mungkin di kalangan peminat di luar sana, dia nak tahu macam mana cara untuk mengekalkan kebahagiaan. Mood tersenyum saja di hadapan kamera ke, off kamera ke, senyum saja. Jadi share lah. Itu bagus, benda-benda macam tu. Yang kedua, kita boleh kongsikan bagaimana cara kita bahagiakan pasangan. Ada orang dia bahagiakan pasangan dengan masak-masak, bagi hadiah, surprise, buat terkejut, sorok dalam pintu, dalam almari, tiba keluar ke macam-macam. Yang ketiga, kongsikanlah do and don'ts dalam rumah tangga. Itu boleh share. Tips jaga anak-anak, tips jaga anak-anak waktu duduk di rumah ni, kongsilah benda tu, ramai orang tak tahu. Dan yang keempatnya,
kongsi sekadar nak bagi tahu. Macam tadi kawan kita ada share, dia kata dia nak perkenalkan, inilah dia punya suami, inilah dia punya isteri dia, this is my hero, ni saya punya permaisuri saya, begitu. Tapi yang jangan dikongsi ada 4 benda. Okey. Nak sebut sekarang? Silakan Ustaz. Farin tak sabar. Di rumah banyak pula idea ya. Okey. Ada 4 benda jangan dikongsi dengan orang. Jangan share dengan orang. 4 benda. Yang pertama sekali, masalah rumah tangga atau cerita dalam kain. Maaf kalau saya gunakan istilah tu ya. Benda-benda tu jangan cerita pada public. Media sosial is a social media masyarakat. Jadi bahaya, dia akan mengundang fitnah dan persepsi orang yang negatif. Satu. Yang keduanya, aksi gaya yang tak sesuai ditonton umum. Buat gaya nak bercium lah. Tak payahlah depan kamera. Ni perangai dia panggil narsis. Narsis ni perangai dia syok orang tengok dia. Dia jadi syok sendiri, you know. Sendiri ya? Ya. Dia letak satu gambar, lepas tu dia harap ada orang like. Lalah yang like 3 orang. Termasuk you, dia tu. Sendiri like gambar sendiri. Farin gelak dia buat itu. Pandai tak? Sendiri like. Kan? Yang ketiga, jangan kongsi isi hati negatif. Tak puas hati dengan suami, tak puas hati dengan mak mertua, tak puas hati dengan adik ipar. Kau jangan share dalam Facebook, dalam IG tau. Meluat suami I. Tapi sounds manja tak apalah. Kan? Memang semua lelaki macam ni ke? Contoh ayah. Okey. Tapi sounds macam nak menjatuhkan maruah suami, janganlah kan. Okey, lagi apa lagi? Yang keempatnya, jangan ceritakan kisah-kisah lampau jahiliah dulu. Dulu mungkinlah kita ada buat benda tak senonoh ke apa. Jangan cerita baliklah. Teringat masa zaman saya saya pergi mengintai orang mandi ke apa. Apa kau cakap ni? Buat benda cerita past tense is past tense, you know. Yang sudah tu sudah. Jangan cerita balik benda yang buruk zaman silam dulu. Saya kira sedikit sebanyak itulah. Cantik Ustaz. Bahasa apa saya kira siapa yang tak tengok hari ni rugi. Pasal itu antara tips dan panduan kita dalam menangani ataupun adanya akaun sosial media ni sebenarnya. Betul. Ada banyak lagi kita nak kongsikan dengan Ustaz. Tapi mungkin kita nak tanya kepada kakak dululah kan, Farin kan. Berbalik kepada apa yang kita kongsikan tadi tu. Kadang-kadang ada orang dia terlupa, dia terlepas pandang bahawa ini lokasi yang tak sepatutnya kita kongsikan kepada orang. Macam Ustaz katakan tadi, antara 4 perkara tu perkara-perkara dalam kain dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita mungkin niat kita tak ada apa-apa, tapi kita terlupa yang gambar kita bangun tidur bersama I woke up like this, caption dia kan contohnya. Tapi sebenarnya itu juga mungkin boleh mengundang fitnah ataupun mengundang perkara-perkara tak elok sebenarnya apabila dikongsikan di media masyarakat tu. Kakak tadi. Jangan risau tau, pasal saya tadi dah tengok Instagram kakak, semua okey. Semua okey, tak ada. Jangan risau. Silakan kakak. Kalau kakak memang akan fikir tak benda-benda tu semua? Kakak akan fikir. Kakak rasa kena tanya saya dulu pun kalau dia nak post apa. Selalunya kalau saya nak post apa-apa yang berkenaan kita orang, kakak akan minta approval dia dululah. Saya okey tak kalau I nak post ni. Sebab yelah ni kan membabitkan dia. Lepas tu kakak selalu fikir kita bukan fikir orang lain je, kita fikir keluarga kita. Mother-in-law kakak pun ada juga kat Instagram, father-in-law kakak ada, makcik kakak semua ada. Jadi kakak rasa kakak kena hormat diorang. So kakak tak boleh simply nak letak semuanya dalam tu. Just because nak shock sendiri. Because nak shock sendiri, nak tunjuk dekat orang rasa apa yang kakak rasa tu. Jadi kakak rasa benda tu kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Ya, kita ni bukan seorang-seorang je dekat media sosial ni. Dan bukan kawan-kawan kita je kat media sosial ni. Kita ada keluarga kita juga kan. So kakak rasa itulah dia, kena ingatkan diri kita sentiasa. Betul, kadang-kadang komen yang kena pada diri kita juga akan melibatkan pasangan kita juga sebenarnya. Okey, El, kalau kita tengok kita hari ini ada pasangan yang matang tau, tapi kita nak rujuk sikit pada anak-anak muda ni lah. Saya tertarik pada apa yang Ustaz kata tadi, yang kedua benda bercium lah, berpeluk lah, apalah yang tak manis nak kita tunjuk di umum ni. Ada sesetengah pihak yang itulah yang dia nak tunjukkan. Jadi Elvira rasa apa pendapat tentang yang golongan sebegini ni? Sedangkan benda tu sepatutnya dalam bilik tidur je, dalam rumah je. Okay.
Saya sebenarnya memang tak follow orang-orang yang tunjuk benda-benda macam tu. Jadi saya tak tahu apa Bagusnya. perasaan tengok orang post gambar bercium ke apa ke. Saya tak sure macam mana nak react. Sebab saya memang macam keluarga saya sendiri and kawan-kawan saya sendiri memang semua aware dengan perkara yang kita kena post dalam sosial media. Adab dia macam mana, adakah ia akan mengundang rasa gairah ataupun rasa nafsu pada orang lain. Benda tu memang perkara yang na'udzubillah min zalik, memang kita nak kalau boleh elakkan. And fitnah lah yang paling kita takut sekali. Bila nak post tu memang ada 1001 soalan. Adakah benda ni berlebih-lebih, apa yang orang akan fikirkan. Itu memang perkara yang pop in my mind lah. Pertama bila post satu gambar tu. Cukup matang apa yang Elvira jawabkan tu, Farin. Saya kira sebenarnya kita ni sebagai manusia bukan saja tentang tayang mesra ni, tapi apa saja perkara yang ingin kita lakukan sebelum kita kongsikan di media sosial ni, kita kena fikir panjang. Sebab kalau kita dah delete sekalipun, dia tetap ada di dalam memori tu sebenarnya. Dan mungkin kita nak tanya juga kepada Ustaz, ini nak kita kongsikan pesanan untuk diri kami sendiri dan juga penonton-penonton wanita hari ini. Kadang-kadang dalam kegairahan kita ni untuk nak penuhkan gambar-gambar di sosial media kita ni, kita terlupa bahawa kita juga perlu ada privacy untuk diri kita sendiri. Apatah lagi bagi pasangan yang dah berumah tangga. Macam kakak tadi, dia kata dia minta izin suami dulu sebelum dia nak post sesuatu. Dan ini antara perkara juga harus dicontohi oleh ramai orang kan Ustaz kan. Dalam minta izin ni bukan sahaja kita nak keluar rumah ataupun buat perkara-perkara yang lain, tetapi walaupun melalui laman sesawang media sosial kita tu perlu ada juga sebenarnya batasan-batasan tersebut, Ustaz. Okey. Laman sesayang Ustaz. Dia sebenarnya Okey, ya. Okey, dia sebenarnya Fiza, Farin ya. Apa tu bila kita sebut tentang yalah ya, bila dalam media sosial ni, sebenarnya kita kena ingat dia panggil apa tahu, kematangan dalam bermedia sosial. Betul. Apa makna matang? Matang ni maknanya dia boleh berfikir bagi pihak orang lain. Kalau aku buat macam ni, apa orang kata? Kalau aku buat macam ni, apa akan memberi kesan pada suami aku, isteri aku, keluarga aku, macam kakak cakap tadilah. Kakak pun boleh jadi penceramah lah sebenarnya. Dia power lah tu ayat dia tu. Dengan suami sekali lah tu boleh ada forum lah tu. Itu atas kepala, okey lah tu. Okay. Jadi saya nak sebutkan, dalam masa yang sama, kita kena ingat, okey, satu benda yang saya tak tahulah, mungkin kawan-kawan pernah dengar ke tidak, hati-hati bila kita muat naik gambar-gambar ke media sosial, sebab ada satu bahaya penyakit yang sekarang ni kita sebut penularan wabak COVID lah, tapi dalam masa yang sama ada sebenarnya penyakit yang dulu lagi dah ada akibat kerana pandangan mata. Namanya sihir ain. Nama dia sihir ain ataupun evil eye. Sihir mata, evil eye. Betul. Nak sebut evil eye tadi tu tak tersebut. Jadi maknanya hati-hati ya. Dia evil eye ni dia bukan disebabkan orang yang tengok tu orang jahat. Orang baik pun bila dia tengok tapi terlintas dalam hati dia, cantiknya, sweetnya, bagai pinang dibelah dua, bagai durian dia tak belah-belah. Dia tengok dalam gambar tu, dia terdetik ada rasa tu benda yang buruk boleh sampai pada kita. Sebab itu kadang bila bayi jarang orang baru lahir, jarang orang tunjuk. Orang letaklah stiker emoticon kepak apa, letak gambar smile ke apa kan. Sebab tak mau tunjuk lagi kebiasaan. Sebab baby kan orang puji, comel. Zaman Nabi dulu pernah jadi. Disebabkan orang puji sangat comel, cantiknya bayi tu, sakit budak tu, tak boleh tidur semalaman. Jadi cara kita nak mengelakkan tu adalah zikir-zikir amalannya. Tetapi bagi saya lah, niat kita bila kita nak masukkan gambar tu dengan tujuan untuk berkongsi benda baik, kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Dan saya cadangkanlah kalau boleh kawan-kawan kalau post kebahagiaan gambar suami isteri ke apa, di hujungnya tu doakan juga kawan-kawan yang lain. InsyaAllah. Saya pun doakan semua bahagia, tambah rezeki. Saya baik tu. Saya follow IG Ustaz, nanti saya tengok gambar mesra Ustaz. Okey Ustaz. Tapi itu untuk yang ada, tapi Farin, itu jangan. tapi Ustaz ada kat belakang tu. Ustaz bagi untuk yang ada pasangan je, untuk yang tak ada pasangan? Yang tak ada apa? Yang tak ada pasangan?
Yang tak ada pasangan. Yang tak ada pasangan tu carilah. Okey Ustaz. Ustaz kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ilyas, Elvira dan juga Kakak kerana sudi berkongsi pelbagai informasi-informasi yang insya-Allah dapat sama-sama kita jadikan manfaat berguna. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum. Thank you. Terima kasih. Ingat tahu jangan lupa laman sesayang. Okey, ringkas dan padat, tapi alhamdulillah saya kira sebenarnya kita dah dapatkan satu tips-tips yang sangat baik, sangat berguna daripada ustaz dan juga rakan-rakan kita tadi sebenarnya, Fiza. Dan apa yang ustaz katakan tadi yang paling penting sekali, sebelum kita nak buat sesuatu, nak buat naik gambar dan sebagainya, kita harus berfikiran panjang. Sebab apa yang kita buat hari ini, Fahrin, kesannya bukan hari ini saja. Ia boleh mendatangkan kesan jangka masa panjang untuk diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Segala apa yang kita muat naik diarsipkan secara digital. Anak, cucu, 7 keturunan semua boleh tengok. Okey, baik. Kita selesai dengan topik kita pada hari ini. Apa kata kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.